الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi, alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan satu daripada tugas kita sebagai seorang muslim bersama-sama dengan saudara kita yang telah meninggal. Saya teringat kepada sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, antara kelayakan dia untuk dapat ada syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pagi dia tanya sahabat radhiyallahu taala anhum, pagi ini siapa puasa? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata dia saya. Kemudian tanya soalan kedua, siapa yang bagi makanan orang miskin hari ini? Juga dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa yang ziarah orang sakit hari ini? Juga dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saya Rasulullah. Satu lagi soalan, siapa yang sebenarnya jenazah hari ini? Kata dia, saya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar ucapan yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah kata siapa-siapa yang berkumpul ataupun terkumpul dalam hidup dia apa yang saya sebut tadi, dia boleh puasa, dia bagi makanan kepada satu orang miskin, ziarah orang sakit, kemudian jenazah sebagai, insya-Allah orang itu ada ahli syurga. Cuma hari ini kita dapat dua dah, tuan puasa, kemudian jenazah, cari dua lagi, iaitu ziarah sakit, telefon ke apa tak kira lah. Satu lagi ialah kita bagi derma ataupun infak kepada orang miskin. InsyaAllah kita boleh buatlah. Kita dah buat dua dah. Satu sekali kita puasa hari ini, yang kedua jenazah, dua lagi, iaitu apa dia ni, bagi makanan kepada orang miskin. Satu lagi ialah ziarah orang sakit. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berkumpul padanya empat perkara ni, maka insya-Allah dia adalah ahli syurga. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah hari ini kita dah masuk hari yang ke-14 dah. 14 ke 13 dah. Cepat kan? Cepat kita puasa. Tapi bagi orang tak puasa, orang yang duk main nusuk makan kat tepi-tepi dia selama. Puasa lama dia tak nak habis puasa. Tak bagi kita ni, alhamdulillah tuan-tuan semua, walaupun kita penat lelah melaksanakan tugasan yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekejap satu perjalanan yang begitu sekejap. Dan kita doalah apa yang kita lakukan, insya-Allah moga-moga daripada awal sampai hari ini apa dia amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada Abi Katsir As-Suhaimi an abihi qala sa'altu Aba Dzarrin qultu dullani ala amalin idza amila al-'abdu bihi dakhala al-jannah. Qala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
tu'minu billahi wal yawmil akhir. Qultu ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan. Qala yaradakhu mimma razaqahu Allah. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardakh. Qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Qala qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana 'aiban la yastati' an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Qala yasna' li ahraqa. Qultu ara'aita in kana ahraqa la yastati' an yasna' shay'an. Qala yu'inu maghluban. Qultu ara'aita in kana dha'ifan la yastati' an yu'ina maghluban. Qala ma turidu an yakuna fi sahibika min khairin yumsiku an adhan nas. Faqultu ya Rasulullah, idza fa'ala dhalika dakhala al-jannah. Qala ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula'i illa akhadhat biyadihi hatta tudkhilahu al-jannah. Hadis ni tentu semua satu hadis yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kita ni, insya-Allah kita akan tengok apa perkara lah. Antara perkara yang kita diajar supaya lakukan dalam kehidupan kita ialah sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak orang yang layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita berdoa semua kepada Allah Taala, kita nak syurga. Kan, itu di antara benda yang menjadi agenda hidup kita lah. Kita doa semua dalam semaya kita ataupun dalam doa kita, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta daripada kamu ya Allah syurga. Kan? Maka insya-Allah hari ini kita akan tengok syurga-syurga ni bukan percakapan, bukan hanya sekadar cita-cita, bukan hanya sekadar doa semata-mata lah, tapi di sana ada amalan-amalan yang akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni barang mahal, macam mana yang kita nak bincang semualah. Bukan barang murah tepi jalan dak. Tapi bila sebut barang mahal ni, maka dia perlu kepada usaha yang lebih. Maka insya-Allah hari ini kita akan tengok berapa amalan-amalan yang dikatakan kelayakan untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut oleh satu orang sahabat ialah Abi Kathir As-Suhaimi. An abihi, satu seorang dia ambil hadis ni daripada ayah dia. Kan, maknanya dia dapat ilmu hadis ni daripada ayah dia lah, warisan ilmu daripada ayah dia. Saya selalu sebut bahawa sahabat-sahabat ni tuan-tuan semua, dia memang berperanan lah. Bila dapat ilmu, dia cuba warisi ilmu tersebut kepada anak-anak dia dan sebagainya. Ini bukan sekadar bukan amalan sahabat lah, sepatut jadi amalan kita sebagai seorang Muslim, di mana ilmu dia, warak dia, lebar dia dan sebagainya, dia kena usaha supaya turun kepada anak-anak dia dan sebagainya. Ini satu daripada agenda hidup kita lah tuan-tuan semua. Kita tak say kita seorang yang syurga Allah Subhanahu wa taala, kita seorang yang warak, kita seorang ilmu, kita cuba mikir bagaimana untuk bina benda tu kepada orang lain. Sebab tu dalam Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak-anak beranak kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lain, maknanya kita kena bina dia orang lah. Di samping kita jalani ibadat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diminta supaya jaga dia orang juga daripada neraka. Jaga ni antaranya ialah kita warisi benda-benda molek yang ada pada kita ni kepada anak kita, supaya jadi orang, supaya jadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kata dia, sa'altu Abu Dzarrin, ayah dia kata, ayah kepada Abi Kasir ini, dia tanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar salah seorang daripada sahabat lah, nama dia Jundub Ibnu Junadah. Abu Dzar ni tuan-tuan semua satu peribadi yang dia ni, kalau tengok dalam hadis-hadis ni tuan-tuan semua, kita dapati dua perkara yang kita pernah dengar cerita dia lah. Yang pertama sekali, dia ni tuan-tuan semua pernah berlaku dalam hidup dia. Abu Dzar ni satu masa dia cakap macam mana tahu lah, yang menjadikan menggoris hati satu orang sahabat, dikatakan Bilal Ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Dia sebut anak orang Itai, anak mak Itai gitu ya. Sebab Bilal ni memang orang Itai lah daripada Habasyah. Kan? Masa tu boleh jadi Abu Dzar mungkin tak sengaja, tak apa semualah. Tapi Bilal ni ataupun orang tadi, dia rasa terasa sangat dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka laki-laki tersebut tuan-tuan semua ada pandangan mengatakan dia ni Bilal radhiyallahu taala anhu dijumpa dengan Rasulullah SAW dan memang tak puas hatilah. Dia kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu,
di mana seolah-olah apa dia ni memperlekehkan dia lah atau membunuh-bunuhkan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Abu Zar mari tu. Panggil dalam keadaan merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang nak marah lah. Kalau berdasarkan pada kata-kata yang diriput pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kata-kata yang memang tak betul sangat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada Abu Zar, kata dia, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Zar kata dia, wahai Abu Zar, mu masih ada lagi perangai jahiliyah. Ini satu kenyataan Nabi SAW direct pada Abu Zar. Kata dia, kamu ni masih ada lagi perangai jahiliyah, pelakih orang, renuh orang dan sebagainya. Itu sebayangkanlah tuan-tuan, itu pun dikatakan jahiliyah, perangai jahiliyah. Cuba bayangkanlah kalau banyak benda-benda berlaku pada hari ini tuan-tuan, semua perangai jahiliyah yang digunakan pakai oleh manusia lah ni. Hina orang, pelakih orang, kemudian renuh orang dan sebagainya. Nabi tegur direct Abu Zar, kata ini adalah satu perangai jahiliyah yang tak sepatut ada pada kamu lah. Abu Zar tu semua bila kena tegur gitu, akhir sekali memang ada insaf lah. Kata Abu Zar, kalaulah makna Allah Ta'ala bagi kebenaran untuk sujud kepada satu orang, dia akan sujud pada orang itu. Nak cerita bagaimana keinsafan apa yang ada pada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Batu riwayat mengatakan dia Abu Zar ni satu masa dia ada hamba, memang dia layani hamba lebih pada orang lain. Berdasarkan berkisah tadilah, dia rasa apa dia ni tergores dengan apa yang dia buat tadi, kemudian dia nak layani orang lain dalam keadaan baik. Sebab itulah riwayat mengatakan boleh dah hamba, dia ada hamba ni, dia layan molek sungguh lebih daripada orang lain. Yang kedua di antara kisah Abu Zar ni tuan-tuan semua, yang paling menarik sekali adalah satu masa dia pernah minta dengan Nabi SAW nak jadi pemimpin lah, kan? Minta nak jadi pemimpin. Nabi SAW tuan-tuan, pemimpin ni bukan benda yang mudah. Pemimpin ni satu tanggungjawab yang begitu besar, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suka-suka dok mana berlaku pada orang lain ni lah. Orang nak jadi sangat pemimpin sebab boleh duit, nak boleh kumpul kekayaan dan sebagainya. Maka Nabi SAW buat pemimpin ni tuan-tuan semua, kepimpinan apa semua ni satu benda besar, amanah yang begitu besar yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh sebut amanah ni memang akan ditanya, dia akan persoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tengok Abu Zar memang orang tidak ada kelayakan lah, disebut kepada kepimpinan lah, tapi bak lain mungkin dia hebat. Rasulullah sebut direct ke dia, Rasulullah bimbang, takut-takut mana dia terjebak dengan barang-barang dia, takut-takut satu masa dia tak mampu nak buat, bukan sekadar tak mampu, tapi dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut direct kepada Abu Zar, kata dia, innaka ladha'ifun, mu tak boleh jadi pemimpin, kata dia. Tak, mu ni lemah. Rasulullah sebut direct dia. Rasulullah kata, wa innaha landamatun wa khizyun yaumal qiyamah. Kepimpinan ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu benda yang akan menyesal, dia akan hina pada hari akhirat apabila apa dia ni kepimpinan tadi tak dilaksana dengan keadaan molek. Sebab itulah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar. Rasulullah kata, kamu tak ada kelayakan dalam bab ni, dan kamu kena ingat wahai Abu Zar, kepimpinan apa semua ni satu benda yang besar, amanah yang betul besar yang diamanah oleh masyarakat, yang diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni akan dipersoal, bukan benda-benda biasa, akan dipersoal. Dan kalau tak kena cara, akan berlakunya satu kehinaan yang besar di hari akhirat. Itu di antara tuan-tuan semua, antara benda yang direct disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar. Dan kisah ni tuan-tuan semua, dia tanya Abu Zar lah, ayah kepada Abi Qasim tanya Abu Zar, kata, dullani ala amalin idza amila al-abdu bihi dakhul jannah. Kata dia, wahai Abu Zar, boleh jadi maknanya ayah kepada Abi Qasim ni memang boleh jadi tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Boleh jadi dia tabi'i, kan, dia jumpa dengan apa, dia dengan Abu Zar, dia tanya Abu Zar, tunjuklah kepada saya amalan-amalan yang apabila dibuat dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemungkinan banyak hadis ataupun ilmu yang Abu Zar terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelayakan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maka dia tanyalah Abu Zar, wahai Abu Zar, tunjuklah kepada saya, tunjuklah kepada kami, kata dia, apakah amalan-amalan hamba ni apabila buat dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ni tuan-tuan semua, rupa-rupa yang Sayyidina Abu Zar tanya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sahabat-sahabat dia tanya hal tu, dia tak tanya benda lain. Kita nak tanya nak kaya, nak apa semua kan, tapi dia tanya benda yang kemuncak dalam kehidupan. Syurga Allah Taala adalah kemuncak kejayaan sebenarnya tuan-tuan semua. Manusia tidak akan berjaya kecuali sampai situ.
Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Manusia ni dia benar-benar berjaya sebenarnya apabila dia dapat langkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dan amal soleh dia akan dapat syurga. Kemudian Tuhan kata zalikal fawzul kabir, itulah kejayaan yang paling besar sekali. Sebab itulah sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara persoalan dia, antara benda yang nak sangat ni ialah dia nak supaya dia boleh sampai situ. Sebab itulah dia orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gapo dia amalan-amalan yang boleh sampai seorang hamba ni kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita tuan-tuan semua, soalan ni pernah ditanya oleh Abu Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kepada dia. Yang pertama sekali Nabi kata tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini yang mula-mula sekali. Antara kelayakan orang untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ni pertama sekali akidah dia kena betul. Kan, iaitu dia kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman yang sepenuhlah. Bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sekadar boleh hafaz Allah Taala kuasa. Tapi bila dia beriman kepada Allah Taala, dia bina amanah hidup dia berdasarkan kepada acuan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang ni kadang-kadang saya beriman, saya Muslim, saya berakidah yang comel, tapi di segi amalan memang jauh bercanggah dengan pengakuan dan sebagainya. Bila kita beriman, kalau kita bicara tentang beriman pada Allah Ta'ala, maknanya kita kena buatlah. Bukan hanya sekadar pengakuan Allah Ta'ala tu maha kuasa, Allah Ta'ala ni maha segala-galanya, tapi kita diajar supaya kita bina hidup kita mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi ialah wal yaumil akhir. Yang kedua ialah beriman pada hari akhirat. Kan? Ramai orang kata saya beriman pada hari akhirat, tapi tengok kepada kata-kata dia, tengok kepada amalan-amalan dia, tengok kepada budaya hidup tidak menggambarkan dia ni beriman pada hari akhirat. Kalau orang beriman pada hari akhirat, dia ada PI perangai dia. Tutur kata dia kan, tutur kata dia menggambarkan dia rasa di sananya ada hari akhirat. Perbuatan dia, kesungguhan dia beramal dan sebagainya, dia rasa di sananya ada hari akhirat. Kan? Itulah tuan-tuan semua yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di antara prasyarat untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ni ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman pada hari akhirat. Lepas daripada tu tuan-tuan semua, Abu Dzar tanya lagi, ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan. Adakah bersama dengan iman ni amalan? Maknanya kalau kita beriman kena beramal, apa lagu mana, gitu lebih kurang lah. Kan? Sebab Islam ni tuan-tuan semua, dia bukan hanya sekadar etika lah. Itu mana kita dah belajar. Apabila sebut Islam, sebut iman ni tuan-tuan semua, maka iman ni dia fungsi dia adalah untuk membina manusia. Sebab tu dalam Quran banyak sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan amal soleh. Sebab kalau iman yang sempurna, iman yang sihat, dia akan membuahkan amalan dia. Kan? Inilah yang kalau kita baca Quran selalu Allah Ta'ala kaitkan dengan iman dan amal soleh. Sebab tu kalau beriman tiba-tiba tak jelma amalan dia tu, petanda amal iman dia tidak sihat. Sebab itulah katanya ulama, apabila iman itu sihat, dia akan menggerakkan orang beriman tadi untuk buat amal soleh. Kan? Sebab itulah Sayyidina Abu Dzar kata innamal imani amalan. Adakah amalan yang menyertai iman? Maknanya kalau beriman ni adakah amalan-amalan yang kena buat? Lebih kayak gitulah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ke dia, antara Nabi kata ialah yaradakhu mimma razaqahullah. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dia derma dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Infaklah kita kira. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua, apa yang kita dapat ni Nabi sebut mimma razaqahullah, duit-duit ke apa semua, habuan yang kita dapat ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Nabi SAW, di antara tuntutan iman ini adalah kita kena derma lah. Dalam hidup kita ni kena ada habuan, apa yang diberi Allah Ta'ala ni kita sedekah ataupun kita infak kepada orang lain. Dan apa yang kita infak tu sebenarnya yang kita rasa hak kita, mau buat kerja kan. Tapi tu hasil Nabi sebut ni lah mimma raq. Sebenarnya apa yang kita dapat tu adalah pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, amalan infak ni antara amalan penting lah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bulan Ramadan, Nabi ni orang murah, mana kita dengar semua lah. Kalau Ramadan memang murah sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam angin berkait gitulah, nak cerita bagaimana betapa murahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu semua amalan infak ni penting tak penting ginilah. Kalau kita baca dalam Quran kan,
apabila orang nak mati tu semua, laula akhartani, kalau maknanya dia satu orang apabila nak mati minta supaya Allah Taala takhirkan mati dia, apa dia ni, lanasaddaqanna wa lanasaddaqan, kami akan bersedekah ya Rasulullah. Maknanya tuan-tuan semua, antara amalan yang penting menyebabkan orang nak mati tadi, kalau boleh minta dengan Tuhan, kalau boleh takhir sikit, dia nak sedekah lagi. Nak ceritanya amalan sedekah penting sangat, ada antara amalan-amalan penting sehingga orang nak mati pada masa tu tuan-tuan semua minta, kalau diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak kelik semula dalam kehidupan dunia ini, nak sedekah banyak-banyak. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dan banyaklah tuan-tuan semua kita dah bincang panjang sebelum ni bagaimana nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sanggup korban infak harta yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia ni untuk ummah ataupun untuk kepentingan masyarakat. Cuma saya nak sebut sikit sini tuan-tuan semua, di antara amalan sedekah ni tuan-tuan semua, besarnya nilainya antaranya ialah orang ini akan dapat duduk di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Kita pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada 7 golongan disebut dalam satu hadis, kan, satu hadis tersebut 7 golongan yang akan dapat duduk di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Di sana disebut beberapa sifat-sifat orang yang layak untuk dapat duduk di bawah naungan arsy ini. Antara mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Iaitu orang yang kata Nabi SAW, orang yang dapat duduk di bawah naungan arsy pada hari kiamat ni. Kita nak sangatlah duduk tuan-tuan semua pada masa yang panas sangat tu, mana kita dengar hadis lah, panas sangat, peluh kadang-kadang mengikut amalan-amalan masing. Siapa senang tergelam dengan peluh, panas sangat, di mana dikatakan matahari pada masa dekat sangat kepala manusia. Maka tuan-tuan semua, kata Nabi SAW, di antara orang yang boleh duduk di bawah naungan arsy pada masa tersebut ialah orang yang bersedekah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Satu orang sedekah harta dia fi sabilillah, di mana dikatakan maknanya apa yang diterima oleh tangan kanan itu tak tahu oleh tangan kiri. Kata lain maknanya diterima dengan keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan semua, orang yang bersedekah ni, apatah lagi sedekah waktu pagi, dia infak waktu pagi ni akan dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab itulah setengah-setengah orang dia sanggup kan mari masjid, dia bawa dah belah-belah kan nak infak harta dia untuk masjid dan sebagainya, sebab dia nak doa daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata setiap pagi maknanya malaikat akan berdoa kepada 2 golongan. Golongan pertama ialah golongan suka infak, di mana dalam riwayat mengatakan malaikat doa macam mana? Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah bagi gantilah kepada orang infak harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita nak sangat kalau boleh kita mula hidup kita ni didoa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, infak ni kita dah bincang sebelum ni juga, ialah tuan semua kadang-kadang dia adalah satu alat ataupun satu kaedah untuk mengubati pesakit. Okay. Sebab tu riwayat mengatakan, ada riwayat dikatakan dawu mardakum bi sadaqah, ubatlah orang sakit dengan kamu dengan menghulurkan sedekah. Kan? Ada banyak lagi lah tuan-tuan semua kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya betapa banyak apa dia nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang derma harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut mula-mula sekali pada Abu Dzar, lepas daripada beriman pada Allah Taala dan beriman pada hari akhirat, maka di antara tuntutan iman ialah dia derma sebahagian daripada harta dia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, tanya seperti mana yang kita nak bincang lah, maknanya tu sahabat-sahabat tanya macam soalan kita dah lah, dia mewakili soalan kita. Abu Dzar kata, ya Rasulullah, kata dia, kalau inkana faqiran la yajidu ma yardakhu bi, kalau orang tu fakir, tak ada duit nak derma lah, adakah amalan-amalan lain? Sebab masalah harta, masalah kemudahan ke apa semua, kadang dia tak support Allah Ta'ala bagi ni. Ada setengah memang Tuhan bagi duit ke dia, ada setengah Allah Ta'ala bagi nikmat dalam bentuk tenaga, ada setengah Allah Ta'ala bagi nikmat dalam bentuk pemikiran, ada setengah orang itu Allah Ta'ala bagi dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Maka apabila Nabi SAW sebut maknanya derma ni, maka apa yang difaham oleh Abu Dzar, kata dia bukan semua boleh.
Ya Rasulullah kata dia, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardakhu bihi. Ya Rasulullah kata, dari mana satu orang tu dia miskin, dia fakir. Orang miskin tak ada duit, bagaimana dia nak derma? Maknanya tak ada habuai lah dia nya. Tak ada habuai lah dia untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka dia tanya soalan tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata tak apa, ada amalan lagi. Gapo Nabi kata, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi kata di antara amalan yang boleh buat juga ialah sebagai amalan untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ialah amalan berdakwah. Amalan ajak orang manusia ni, ajak manusia kepada kebaikan dan larang manusia daripada benda mungkar. Kerja-kerja itu kerja besar ni sebenarnya. Kerja ajak orang kepada benda molek dan tegah orang daripada jangan terlibat barang tak molek ni kerja besar. Ataupun disebut kerja dakwah lah. Waktu yang kita pelekeh orang dakwah kaum-kaum semua ni kan, itu kerja besar. Kerja adalah laluan untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Besar tak besar apa dia ni, kerja dakwah ni tuan-tuan semua adalah pertama sekali kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Cuba tengok daripada awal dulu lagi kan. Ni kerja-kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah mana-mana orang yang melibatkan diri dengan kerja-kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, orang kerja-kerja gini ni, pertama sekali Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala kata, orang yang paling baik kamu ada sebaik-baik ummah. Kan? Allah Ta'ala ni iktiraf kita ataupun aku kita orang terbaik, tapi dengan syaratlah kita ada kerja kita. Iaitu kerja kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana selama mana kerja ni kita berjalan, selama mana kerja ni kita buat, kadar kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan semua, maka orang macam ni adalah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah ni maknanya tuan-tuan semua, jangan kita ingat maknanya kadang-kadang benda tu boleh. Kita pagi-pagi kita kejut bini ni, kita kejut anak kita, tu pun sebahagian daripada dakwah. Kan, kita geruk cucu kita ataupun jiran-jiran dan sebagainya, ataupun tak kira lah ikut kemampuan yang daripada kita. Kita panas putih ataupun satu kalimah yang kita faham kan, kita boleh ajar ke orang. Itu pun termasuk dalam apa yang kita bincang pada hari inilah. Dia panggil dakwah ataupun ajak orang untuk kebaikan, kemudian larang orang daripada kejahatan. Orang tak semaya kita ajak ke semaya. Sebab itulah tugas-tugas gini tuan-tuan semua tak semestinya ngaji tinggi. Kita boleh ajar orang dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita pandai Fatihah, kita ajar Fatihah. Kita pandai cakap, boleh ajar orang, kita ajar orang. Lah ni kadang-kadang orang guna telefon ke apa semua, kecil 2-3 minit ya. Kan? Itu pun boleh juga. Mana tak semesti kena ngaji 20 tahun pondok ke, PhD tidak tuan semua, berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada diri kita. Sebab itulah kerja-kerja gini tuan semua kita boleh bina dalam kehidupan kita awal-awal lagi. Bangun pagi kita gerak anak kita, tu pun dakwah dah. Bangun pagi tegur isteri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun sebahagian daripada kerja-kerja yang disebut sebagai apa dia ni, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini antara apa dia amalan cadangan kedua yang dicadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak ada kemampuan duit katakanlah, dan tidak ada kemampuan duit untuk infak, maka ini kerja-kerja yang dia boleh buat adalah kerja amalan syurga ataupun amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Tanya lagi, Abu Zar tanya lagi, ya Rasulullah kata dia, ara'aita in kana 'aiban, kata dia. Ya Rasulullah kata dia, kalau orang itu tak ada ilmu ke mana? Bab dakwah-dakwah ni kadang-kadang nak dia kena ada maklumat kalau ke mana. Nak ajak orang untuk kebaikan, kita kena faham dulu waktu baik sebagainya kan. Kalau kita tak faham kebaikan, kita tak kenal kebaikan, kita tak kenal kejahatan, bagaimana kita nak ajak orang? Maka persoalan ditanya oleh Sayyidina Abu Zar, so kata orang itu memang jahil lah, tak pandai, apa tu nak buat kerja ke mana kan, tamu duit dia tak ada, kemudian dia jahil pula nak terlibat barang-barang gini, apa benda lain yang dia boleh buat. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, yasna'u li akhraka, tolong orang tak pandai. Katakanlah dia tolong orang, tolong tak kira tolong ke apa pun. Kalau tak ada ilmu, dia tolong dalam bentuk lain. Cerita lain mata tua semua, dia suka tolong orang yang tidak ada kemampuan dan sebagainya. Dia tolong ni kita boleh guna berbagai cara lah. Kalau ada duit, kita tolong dengan duit. Kalau kita ada tenaga, kita tolong dengan tenaga dan sebagainya. Nak cerita yang tua semua, masalah amal dan kebajikan ni kita boleh buat mengikut kadar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan rahmat Tuhan pun tua semua, dia bagi ruang semua orang dalam dunia ni boleh buat kerja belaka.
Orang ada kemampuan lebih, dia ada cara dia. Orang kurang kemampuan, maka di sana ada yang amalan-amalan dia boleh buat. Orang tak ada kemampuan langsung, ada juga saham-saham yang dia boleh buat. Itulah tuan-tuan semua apa dia ni Islam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya apa dia ni kita jangan hanya sekadar apa dia kita, maknanya kita boleh buat mengikut kemampuan yang ada pada kita. Sebab ada kadang-kadang kita dengar masyarakat kita yang ni jahil ustaz kan. Maknanya jahil dia guna benda lain. Macam kawan ni dia kata dia jahil, tak reti nak dakwah, tak reti nak gapo semua kan. Maka dia boleh guna cara lain, dia pandai ke apa, dia boleh tolong orang ke, dia boleh bina orang dan sebagainya. Dan benda-benda semua boleh buat. Okay, sebab Allah Ta'ala cipta manusia dia ada kemampuan masing-masing. Dia tak jadi A belakang tak, dia ada B, C dan sebagainya. Sahabat-sahabat ketika tak ada orang super sena bakal belakang, kemampuan dia berbeza di antara satu sama lain. Cuma Islam naknya supaya kemampuan yang diberi Allah Ta'ala kepada kita ni kita guna untuk kebaikan. Orang ada ilmu dia ada cara dia, orang tak ada ilmu ada cara dia, orang ada harta ada cara dia, orang ada pemikiran ada cara dia sebagainya. Yang penting kita nak salurkan apa dia ni, apa di kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kebaikan. Kemudian tanya lagi, kalau tak boleh buat juga, tanya soal dia tanya soalan kan. Ni satu tuan-tuan semua makna jelas dalam hadis ni rahmatnya Islam kepada kita lah. Yang penting kita boleh beramal belaka. Pokok kita ni kan maknanya boleh beramal berlaku untuk kebaikan dan boleh beramal berlaku untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tanya lagi makna kalau orang tak ada kemampuan pula kan nak tolong orang apa semua, okey gapo lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata tolong orang lah kata dia. Tolong maknanya gapo Nabi kata kan, di antara Nabi sebut Nabi kata gini. Nabi kata buat kebaikan untuk orang lain. Maknanya kalau tak boleh buat juga gapo kan. Habis-habis tak boleh buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yumsiku an adzan nas. Tak boleh buat belaka katakanlah. Duit pun tak ada nak derma. Ilmu pun tak ada kita nak berdakwah manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tenaga tak ada nak tolong orang dan sebagainya. Maka Nabi kata ginilah. Habis-habis tak boleh, Nabi kata yumsiku an adzan nas. Akhir sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata jangan menyusahkan orang. Tak. Kalau tak boleh apa-apa tak jangan menyusah orang hidup ni. Kalau kita boleh tak situ pun tak apa dah. Sebab itulah kalau orang apabila bunyi kematian ke apa, orang ni bagus Ustaz walaupun dia tak lama tapi dia tak menyusah orang. Kan? Ini Nabi kata ayat pada dia ni yumsik an adzan nas. Antara yang kata tak boleh buat juga ialah habis-habis tak boleh buat, apa yang kita boleh buat ialah jangan menyakiti orang lain. Tahanlah diri kamu, halanglah diri kamu, sekatlah diri kamu daripada menyakiti orang lain. Ini antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi tuan-tuan semua ni antara benda kita boleh buat berlakulah. Sehingga Rasulullah kata ma min muslimin, siapa perikat ada satu orang sahabat kata Abu Zar kata buat gitu masuk syurga juga ke? Kita tak beramal, kita hanya sekadar tahan diri kita daripada menyakiti orang lain. Daripada menyakiti orang lain, sahabat tanya Rasulullah katanya Abu Zar, adakah benda tu masuk syurga? Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula'i idza akhadat bi yadihi hatta tudkhilahu al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata dia Nabi kata siapa-siapa, tak kiralah siapa-siapa yang buat apa yang Nabi cadar tadi. Ya, kalau boleh buat belaka alhamdulillah ni adalah terbaik. Tapi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata siapa-siapa yang boleh buat daripada perkara-perkara kita bicara ini tuan-tuan semua, dia juga adalah layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang apa dia ni rahmat tu mana yang saya sebut tadilah. Maknanya gapo yang kemampuan ada pada kita ni sebenarnya kita boleh guna untuk kebajikan, dan benda ni tuan-tuan semua dia adalah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah maknanya kita jangan rasa sedih lah. Amo tak ada ngaji sekolah harak dulu ustaz lagu mana mesti syurga ke tak. Amo tak ada nak kata tapi tuan-tuan semua kalau tengok pada hadis ni, kalau kita faham molek-molek maka kita boleh guna segala kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita ni, sama ada ilmu, sama ada tenaga, sama ada kewangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya-Allah itu sebahagian daripada benda-benda yang kita boleh buat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana disebut di Abu Zar, orang amalan-amalan gini adalah amalan yang akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua satu hadis yang kita baca pada pagi ni. Saya rasa apa dia antara benda yang cukup-cukup comel untuk kita sebenarnya, untuk kita bina amalan-amalan kita, dan kita pakat-pakat gunalah tenaga-tenaga yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Teman yang saya sebut tadilah, bagi orang yang ada tenaga lebih, harta dan sebagainya, maka dia gunalah, ambillah kesempatan untuk apa, untuk dapat kebaikan yang kita bicara tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang tidak ada kemampuan, dia ada kemampuan lain, dia hanya sekadar boleh cakap, dia ada ilmu, maka dia guna ilmu dia untuk beri kesedaran masyarakat. Dia guna ilmu dia untuk beri kesedaran masyarakat, berdakwah, mengajar, mendidik ataupun beri tarbiyah dan sebagainya. Ini kemampuan yang dia boleh buat berdasar kepada ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Kemudian bagi orang yang tidak ada kemampuan pula, dia boleh tolong orang dalam bentuk berbagai-bagai. Orang jahil ataupun orang masalah masyarakat ni banyak sangat. Tuan-tuan semua, kalau kita masuk masyarakat, kita boleh jumpa berbagai-bagai. Orang ni kadang-kadang orang orang janda, kadang-kadang orang ni memang anak ramah, tak ada apa dia ni, tak ada kemampuan dan sebab orang ni banyak benda-benda yang Tuhan ni, Allah Taala Maha Kaya, tuan-tuan semua. Yang kita nak kebajikan boleh sangat, ni kemampuan daripada kita lah. Lagu ni kita boleh buat, lagu ni kita boleh buat, lagu ni kita boleh buat. Yang penting betul mana yang saya sebut tadilah, kita nak guna apa dia ni, tenaga semua yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, maknanya berbagai-bagai tenaga, kemampuan yang Allah Taala bagi ni, kita gunalah untuk kebaikan. InsyaAllah ini adalah saluran untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semana yang disebut oleh Abu Dzar berdasarkan kepada ilmu yang dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya rasa tuan-tuan semua, pada bulan Ramadan ni tambah-tambah lagi lah, sama-samalah kita ambil kesempatan, maknanya nilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kita dengar semua lah, nilai besar sangat Ramadan ni tuan-tuan. Amalan kita buat, apa yang kita bincang pada pagi ni, maka dia akan tambah nilai apabila benda tu berlaku pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan mulia kan, kita dah bincang dah sebelum ni, di mana amalan fardu yang kita buat seolah-olah sama dengan 70 fardu yang kita buat pada bulan lain. Kemudian amalan sunat yang kita buat pada bulan Ramadan, maka dia sama dengan amalan wajib yang kita buat pada bulan-bulan lain. Inilah tuan-tuan semua yang kalau tengok pada budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi ni adalah Ramadan adalah bulan yang memang bulan kebajikan lah. Segala yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi buat kan, mana yang kita dah bincang, di mana sedekah dan sebagainya. Ini apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harap insya-Allah moga-moga Ramadan ya kita sambut pada tahun, insya-Allah kita boleh buat amalan sebanyak mungkin tuan-tuan semua mengikut kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita yakin apa dia ni nilai tambah akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya rasa untuk pagi ni tuan-tuan semua, sama-samalah kita doa kepada Allah Taala, moga-moga kita diberi taufik, kita boleh buat apa yang kita bincang pada pagi ini. Ini satu ruang yang begitu besar, ruang yang begitu luas yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat. Dia adalah laluan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut sebagai kunci lah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali pada apa yang saya sebut tadilah, syurga-syurga bukan hanya sekadar angan-angan lah. Ada setengah orang yang nak syurga Firdaus nah kalau boleh kan, tapi semaya baik tak jaga, amalan-amalan tak dibina dan sebagainya. Apabila kita nak syurga Allah Ta'ala, mesti kita bukti dengan kesungguhan kita. Antaranya amalan-amalan yang dicadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang kita bincang pada pagi ini. Itulah saya rasa tuan-tuan semua, moga-moga kita diberi manfaat bersama insya-Allah Ta'ala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluq wal ridha bil qadar. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك